Selamat datang dan selamat petang diucapkan kepada semua yang menghadiri sesi webinar petang ni. Kira di mana anda berada. Nama saya Yogan daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTM, selaku moderator anda untuk sesi petang. Untuk makluman anda semua, webinar ini adalah satu program yang dianjurkan oleh Pusat Kolaborasi Industri dan Masyarakat, Pejabat Penolong Naib Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat UTM Melaka, dengan kerjasama Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor, Kerajaan Negeri Johor dan juga University for Society U4S Zon Selatan. Tujuan webinar ini adalah untuk memberi pendedahan kepada bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau yang kita lebih kenali sebagai STEM, khususnya kepada adik-adik kita di sekolah, sama ada sekolah rendah, sekolah menengah maupun di institut pengajian tinggi, dan juga kepada orang awam. Okay, maksudnya cikgu-cikgu, apa, atau orang awam pun juga boleh mengikuti webinar ini. Untuk maklumat anda semua, sesi hari ini adalah siri webinar yang ketiga. Kita telah pun selesai 2 webinar sebelum ini, iaitu webinar pertama pada hari Isnin lepas bertajuk tenaga solar, aplikasi dan manfaat, serta webinar kedua bertajuk microcontroller programming berasaskan grafik yang kita adakan semalam. Adik-adik, cikgu-cikgu, ibu bapa atau sesiapa saja yang mengikuti program ini boleh mencapai rakaman webinar tersebut di Facebook Pejabat Penolong Naib Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat UTM. Baiklah, tajuk webinar kita pada hari ini adalah teknik penghasilan video lebih mudah dan menarik menggunakan Canva. Okey, tajuk dia pun dah sangat menarik perhatian kita. Sebab video ni sekarang setiap hari kita akan rujuk pada video, kita melihat video di telefon bimbit kita, kita juga menghasilkan video. Jadi topik ini sebenarnya menarik minat ramai untuk di sini. Dan lebih dari itu, kita sangat bertuah hari ini kerana petang ini bersama kita adalah panel jemputan kita yang sangat berpengalaman, iaitu Dr. Nizamuddin Muhammad Yusof. Benarkan saya memperkenalkan panel kita. Untuk makluman semua, Dr. Nizamuddin mendapat pendidikan awal beliau di Sekolah Kebangsaan Seri Beroleh, Sekolah Tinggi Batu Pahat dan Sekolah Menengah Sains Muar. Beliau menyambung pengajian di peringkat siswasa di ini saya mohon maaf Dr. Nizam kalau saya silap di Jerman lah, saya pun nanti mungkin Dr. Nizam kan maaf ya, nama dia dalam bacaan Jerman, saya risau saya silap pronoun pula. Okay. Walaupun dia sambungan pengajian peringkat siswasa beliau di Jerman sebelum menjadi seorang pencarah di Universiti Teknikal Malaysia Melaka pada tahun 2009. Mendapat ijazah Dr. Falsafah di Eindhoven University of Technology, Belanda atau Holland pada tahun 2019. Di dalam bidang penyidikan, beliau aktif dalam menyidik faktor manusia atau penumpang di dalam kereta berautonomi atau lebih dikenal sebagai autonomous vehicle. Okay, saya percaya adik-adik semua tahu apa itu autonomous vehicle. Beliau juga mengkaji aktiviti untuk mengurangkan mabuk kenderaan. Jadi keutamaan dalam aspek penyelidikan beliau. Lebih daripada itu, beliau juga mempunyai sijil Apple Professional Learning Provider di mana beliau banyak memberi bengkel dan webinar kepada pelajar-pelajar dan guru-guru di dalam aspek pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan peralatan Apple, terutamanya iPad. So, daripada pengenalan ini pun kita dah tahu cukup hebat panel kita hari ini. Terima kasih ya Dr. Nizam kerana sudi meluangkan masa bersama kita petang ini. Sebelum saya menyebut Dr. Nizam, ingin saya ingatkan adik-adik atau penonton webinar yang sama kita petang ini, anda semua layak menerima sijil kehadiran digital secara digital. Bagaimana anda boleh memohon sijil ni? Nanti di ada satu Google Form di ruang komen FB Live ni. So anda boleh rujuk kat sana untuk mengisi borang Google Form tersebut. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi,
dengan segala hormatnya, saya menjemput Dr. Nizam untuk menyampaikan ceramah beliau bertajuk Teknik Penghasilan Video Lebih Mudah dan Menarik Menggunakan Canva. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay, terima kasih Dr. Jürgen. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada adik-adik dan juga para pendidik sekalian. Jadi, seperti yang Dr. Jürgen dah perkenalkan diri saya Dr. Nizamuddin Mak Yusof daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Rasanya tadi Dr. Jürgen pun dah agak detail menerangkan diri saya kecuali ada satu perkataan tadi. Okay, sebenarnya saya mendapat first degree ataupun ijazah sarjana muda saya di Fachhochschule Gelsenkirchen, Germany. Ataupun kalau dikonvertkan di dalam bahasa Inggeris dipanggil University of Applied Science. Tapi biasanya perkataan tu orang tak berapa kenal. Kalau Fachhochschule di Europe memang akan terkenal lah dengan perkataan tu. Okay, saya akan share skrin dulu. Bentar. Okay. So, Dr. Jürgen boleh nampak skrin saya? Ya, saya nampak. Nampak PowerPoint? Okay. Saya rasa saya yang tak nampak. Sebentar, mungkin ada ni sedikit. Okay. Alright. So, pertama sekali terima kasih kepada adik-adik dan cikgu-cikgu yang dapat memasuki ataupun mengikuti kita punya siri webinar pada hari ini. Jadi pada hari ini saya akan menerangkanlah sedikit berkenaan teknik penghasilan video lebih mudah dan menarik dengan Canva. Okay. Maksudnya dekat sini saya akan menerangkan bagaimana cara-cara untuk kita bukan membuat video sebenarnya tapi menghasilkan video selepas kita ada beberapa video dan kita edit video tu untuk menjadikannya lebih menarik untuk dipertontonkan kepada audiens. Okay. Alright. So biasanya kalau saya buat webinar saya akan tanya satu soalan yang pertama. Kenapa kita perlu hasilkan video? Okay. Maksudnya kenapa perlu adik-adik ataupun cikgu-cikgu perlu hasilkan video? Okay. Kalau kita tengok sekarang ni video ada di mana-mana saja, especially kalau kita dah berada di dalam keadaan PKP ini ataupun pembelajaran di rumah, video tu sangat penting kepada guru-guru ataupun kepada adik-adik untuk belajar sebenarnya. Okay. So di sini saya akan tunjukkanlah beberapa kepentingan video. Okay. Yang pertama adalah dia adalah salah satu kaedah komunikasi arus perdana. Maksudnya di sini video ni bukan saja kita hanyalah kita mendengar sebagai cerita tapi dia juga menjadi salah satu komunikasi kepada adik-adik ataupun kepada semua orang pada masa kini. Seperti berita, seperti cerita ataupun video-video berkenaan pembelajaran, iaitu mungkin belajar, adik-adik ada belajar fizik, lepas tu nanti cikgu mungkin ada create video dan adik-adik boleh tengok video tu pada bila-bila masa. Itu pun dah kira satu komunikasi. Okay. And then yang kedua juga, video ini penting kerana ia dapat mengembangkan dan memahami bahasa badan dan komunikasi bukan lisan. Mesti adik-adik kenal tak gambar di tepi ni? Habis lama. Kalau saya kenal ni pun berdasarkan daripada dia punya TikTok lah. Maksudnya dia TikTok dia ni dia agak terkenal tanpa menggunakan satu suara pun ataupun satu bahasa pun dia tak guna. Dia just gunakan dia punya bahasa badan. Seperti kalau ada apa-apa dia just tunjuk itu saja. Masing-masing dah faham lah apa maksudnya tu. Tu maksudnya di sini. Dengan cara kita menggunakan bahasa badan, kita dah boleh menghasilkan video dan kita boleh berkomunikasi kepada yang lain. Okay. Alright. Yang ketiga adalah berpeluang untuk benar-benar menggunakan bahasa dengan cara yang kreatif. Ini yang nanti saya akan tunjukkanlah macam mana kita nak menghasilkan video dengan cara kreatif yang boleh menarik minat orang. Walaupun video tu nampak simple tapi dengan kita edit dia, kita tambah sedikit, kata orang Melayu, tambah perasa sikit, sedaplah tu tengok dia. Okay. Dan yang terakhir sekali adalah kaedah terbaik untuk mengembangkan kemahiran literasi digital. Okay. Maksudnya di sini bila adik-adik buat video, adik-adik juga macam lagi mudah memahami tiap-tiap satu social media yang ada sekarang ni dan macam mana kita boleh berinteraksi ataupun kita boleh berkomunikasi dengan orang lain. Okay.
Jadi di sini sebelum kita pergi kepada Canva yang saya akan tunjukkan nanti, yang paling penting adalah kita perlu adakan storyboard ataupun papan cerita. Ini paling penting. Okay. Sebabnya macam Canva ataupun apa-apa saja video digital, bukan video digital, video tools yang untuk kita edit nanti, itu hanyalah satu tools ataupun satu alat di mana kita kena sediakan sendiri bahan untuk masukkan di dalam tool untuk diproses dan dia akan keluarkan satu video yang baru. Okay. Maksudnya di sini kalau adik-adik nak buat video, contohnya kalau berkaitan dengan pertandingan dengan Sungai Kim Kim, macam mana kita sebelum ni ada pertandingan berkaitan dengan robot, robot air macam mana nak membersihkan Sungai Kim Kim. Okay. Daripada situ sebenarnya adik-adik dah kena plan apakah dia punya jalan cerita yang nak ditunjukkan di dalam video. Okay. Daripada situ sebenarnya nanti adik-adik perlu ada sediakan videonya dahulu, iaitu yang kita panggil macam raw video ataupun video asal yang kita capture dengan kamera and so on. Okay. Contohnya dekat sini, dia nak menceritakan pasal diri dia. Yang ini adalah contoh dia, nama pelajar ni, nama dia adalah Ian Sun. Okay. Dan tajuk dia adalah berkaitan dengan keluarga saya. Jadi dalam storyboard ni dia akan cerita dulu lah satu scene pertama ataupun satu video pertama, dia memperkenalkan diri dia, siapa dia dan siapa keluarga dia, ada berapa orang and so on. And then pada scene yang kedua ataupun video yang kedua, mak dia pula yang akan ceritakan. Mak dia akan ceritakanlah dirinya apa, berapa umur dia, maknya sebagai seorang suri rumah and so on. And then scene ketiga adalah bapa dia. And then scene seterusnya adalah dia punya kakak dia dan juga yang lain-lain. So maksudnya dekat sini papan cerita ni penting. Sebelum kita gunakan Canva video atau apa-apa saja video tools yang ada yang adik-adik ada akses boleh gunakan, yang paling penting adalah kita perlu tahu apa sebenarnya kita nak ceritakan. Daripada situ baru kita boleh plan apa yang kita perlukan. Okay? So ini adalah step pertama untuk kita punya untuk penggunaan Canva pada hari ini. Tapi saya faham adik-adik memang tak sempat kalau baru nak buat video pula. Jadi video ni seperti Dr. Yogan tadi cakap, ini adalah live dan adik-adik boleh tengok semula nanti dan boleh rujuk semula kembali video ini untuk membuat video adik-adik semua. Okay. Jadi yang pertama ini adalah Canva. Okay, yang tadi adalah berkenaan storyboard ataupun papan cerita. Ini adalah dia punya Canva. Apa yang saya akan tunjukkanlah nanti kepada adik-adik semua. Okay. Canva ini adalah salah satu aplikasi secara online yang boleh diakses oleh sesiapa saja. Maksudnya adik-adik tak perlu install pun yang ini. Hanya perlukan satu account and then dah boleh start. Dan Canva ini tidak terhad untuk membuat video. Kalau tengok di sini kita ada adik-adik boleh buat untuk sebagai presentation. Maksudnya kalau adik-adik perlu membentangkan laporan atau membentangkan sesuatu assignment daripada sekolah, nak ceritakan apa yang adik dapat, boleh buat presentation juga di sini. And then ada juga berkaitan dengan social media. Social media ni maksudnya adik-adik nak menghasilkan konten ataupun bahan untuk social media yang mana satu. And di sini ada video and then ada yang lain. Maksudnya adik boleh buat poster, boleh buat macam-macam di sini. Dan ia adalah percuma kepada semua orang. Okay. Alright. Jadi yang pertama, yang seperti yang saya maklumkan tadi, yang pertama adik-adik kena sign up lah dulu. Maksudnya kena register. Register ni pun percuma, tak ada masalah. Okay. Nanti kalau adik-adik dah pergi ke Canva ni, iaitu canva.com, adik-adik just klik dekat sign up dekat atas tu. Okay. And then bila dah ada sign up tu, nanti keluar paparan yang ini. Okay, dekat paparan ni sama ada adik-adik nak gunakan Google account, Facebook account ataupun menggunakan email. Okay, tapi saya punya cadangan ataupun saya punya nasihat kalau boleh, sebab saya faham adik-adik ni kebanyakannya daripada sekolah-sekolah kerajaan. Jadi maksudnya adik-adik semua mempunyai email daripada D5. Yang kalau tak silap saya yang ada m dash and then nombor, lepas tu at moe-dl.com.my. Kalau tak silap saya lah, itu dia punya email dia. Maksudnya di sini, kenapa saya sarankan adik-adik menggunakan email tersebut, sebab email tersebut dah register yang menunjukkan adik-adik di bawah education. InsyaAllah kalau adik-adik gunakan email tu, adik-adik akan dapat version education, di mana kalau yang free tu mungkin tak banyak dia punya bahan-bahan yang ditunjukkan di dalam Canva, tapi kalau gunakan yang education punya account, insyaAllah adik-adik akan dapat lebih banyak lagi. Macam contoh template, nanti saya akan tunjukkan lah berkenaan tu. Okay. Okay, jadi di sini nanti bila ni pastikan adik-adik bila buat account, pastikan letak nama adik
And then email tu gunakan email delima. Okay, email delima macam saya cakap tadi, email delima ni ataupun email daripada KPM lah, yang adik-adik sepatutnya semua orang ada. Kecuali kalau adik-adik daripada sekolah swasta, mungkin adik-adik kena gunakan email lain lah. Okay, jadi ini step yang kedua. Maksudnya buat account. Tadi yang pertama kena ada papan cerita nak buat apa ataupun nak hasilkan video macam mana. And then yang kedua kena buat account di dalam Canva. Okay. Jadi bila yang ini semua dah siap, barulah saya akan tunjukkan di dalam Canva tu sendiri macam mana kita nak hasilkan video. Okay. Saya tukar skrin dia dahulu. Okay. So ini adalah paparan dia lah. Paparan untuk kita punya Canva. Okay. Kalau tengok di sini saya pun menggunakan email UTM lah. Okay. nizamuddin@utem.edu.my. Sebab saya nak gunakan education punya version ataupun versi education supaya dapat lebih banyak lagi kira elemen-elemen di dalam Canva ni. Okay. So bila adik-adik dah login, dah register, bila dah masuk semula, ini adalah paparan utama. Okay. Yang atas ni, ini home lah, pemandangan asal. Lepas tu kalau pergi dekat template, di sini ada macam-macam jenis template. Template ni maksudnya kalau contoh adik nak buat video, dia dah sediakan template. Template ni mungkin ada beberapa, ada corak-corak bunga ataupun ada corak-corak teknologi. Depend pada macam mana adik-adik nak guna. Kalau adik-adik nak buat poster, contohnya sini kalau saya buat poster, contoh. Bila klik dekat poster ni, ni ada contoh-contoh template yang adik-adik boleh guna. Semua ni tak ada masalah. Dan kalau katakanlah dekat sini contoh yang ni, kalau poster ni dia tulis golden rules, adik-adik boleh edit perkataan ni sebenarnya. Jadi maksudnya template ni dia tak semestinya fix atau tetap, adik-adik boleh modify ataupun ubah lagi dia punya ni. Okay. So ini contoh poster. Lepas tu kalau tengok lagi dekat template ni kita ada macam-macam lagi lah. Boleh buat flyers, boleh buat logo, nak untuk website, resume. Ni kalau adik-adik dah besar nanti lah nak cari kerja nanti, boleh gunakan dia juga untuk buat resume dan so on. Okay. Ini dalam template. Yang features ni sama juga. Okay. Maksudnya dekat sini pun gambar ni pun kita boleh edit gambar nanti dan macam-macam jugalah. Memang saya cakap terlampau banyak di sini Canva dan ia adalah completely free. Okay. Okay. Dan di tepi ini adalah paparan tepi. Okay. Kalau adik-adik dah ada nanti dia akan keluarlah. Kalau all your design, maksudnya kalau adik-adik dah buat macam-macam video atau poster, bila klik di sini dia akan simpan di sini. Contohnya macam ni lah. Ni ada gambar saya, video ni saya buat poster. Okay. Dekat bawah ni pun ada juga. Ni saya buat poster untuk sekolah. Untuk sekolah Tuan Tijah ni berkaitan dengan bulan kemerdekaan pasal pertandingan baju kebangsaan. Okay. Di sini kalau adik dah buat nanti adik boleh ni terus masuk saja. Nizam macam ni. Ya. Yang ni menarik. Just nak saja nanti kalau design-design ni sebab kadang-kadang di sekolah kan atau adik-adik ataupun even di universiti ke mana-mana mereka buat secara berkumpulan. So dia seorang design, tentunya seorang design background. Lepas tu dari design tu seorang lagi nak sambung, nak bagi detail tulisan dan sebagainya. So dia boleh tak sharing account ke atau dia boleh? Boleh. Kawan dia boleh buka. Kan dalam Canva ni dia ada function dipanggil collaboration. Oh, okay. Maksudnya contohnya lah kalau adik-adik perlu buat presentation macam saya cakap tadi lah, presentation project. Mungkin adik-adik kena buat project sains di sekolah, lepas tu nak kena presentkan dia kepada cikgu-cikgu atau kepada ahli juri ataupun panel. Okay, dekat sini kalau adik-adik buat dalam grup, macam sekarang lah, sekarang kita dah PKP kan, nak jumpa depan-depan tak boleh, kita boleh bekerjasama membuat slide presentation tu sama-sama di sini. Maksudnya di sini contoh dia, mungkin saya boleh bagi contoh. Okay, sini saya tak ada ni. Contoh gini lah, bagi contoh, katakanlah ni, KTP Professional Poster. Ini poster saya tunjuk poster sebelum kita masuk video. Maksudnya di sini kalau adik-adik dah ada design ataupun ada sesuatu yang ingin dikongsikan kepada rakan dan juga untuk sama-sama buat benda ni, adik-adik boleh tekan share saja di sini. Bila tekan share, dekat sini adik-adik boleh invite ataupun boleh pastikan adik tahulah email kawan tu apa. Jadi bila masuk sini adik-adik boleh
sama-sama, bekerjasama. Maksudnya dalam satu masa, adik-adik akan nampak tu ni. Nanti ada macam ada kawan, mungkin kawan A, dia tengah buat kerja apa, kawan B tengah buat kerja apa, dekat sini boleh nampak dia punya pergerakan mouse atau pergerakan sesuatu elemen tu nanti. Ya, Jadi, menarik ni. Feature ni menarik. ya betul. Sebab tu yang saya cakap, Canva ni terlampau banyak. Yang saya nak ajar hari ni sikit je. Just video, sikit je. Kalau betul-betul adik explore ni, macam-macam adik boleh buat. Okay? Tu juga ke adik-adik lain yang tengah menonton ni, jika ada soalan lain, boleh je post dekat komen FB. Nanti kita akan minta panel tolong. Ya. Encik Nizam boleh, Dr. Nizam boleh teruskan? Alright. Okay. Saya pergi ke home semula. Okay. So ini adalah paparan dia lah. Tapi hari ni macam saya cakap, kita tak tengok yang lain, kita just terus tengok kepada video. Okay. So dekat video ni nanti kalau adik dah buka ni, klik terus kepada video. Lepas tu bila pertama klik dekat video, nanti adik-adik akan nampak lah. Sini video, ni Facebook video, video message, mobile video, video collage. Dia ada banyak lagi. Ada macam-macam jenis video. Tapi kat sini adik-adik jangan keliru kenapa dia ada banyak jenis. Sebenarnya dia lebih kepada resolution ataupun size video tu sendiri. Contohnya kalau video ni, kalau adik nampak dekat bawah tu ada tulis 1920 kali 1080. Ini standard video biasa, size dia. Lepas tu kalau Facebook video dia guna macam ni lah, 1080 kali 1080. Maksudnya dekat square. Biasanya video dekat Facebook tu dia square. Lepas tu kalau video message, dia sebenarnya kalau tengok lebih kurang video message dengan video ni hampir sama. Jadi jangan keliru, sebenarnya yang size tu kita boleh edit nanti. Okay. Untuk hari ni saya mungkin pergi ke video biasa atau video message mana-mana boleh. Contohnya ni. Okay. Klik saja ni contoh ataupun nak buat create video baru. Okay. Tak apa, saya pangkas dulu. Okay. Dia akan dapat paparan macam ni. Bila dah ada paparan ni, ini paparan yang boleh dikatakan standard atau biasa lah di dalam Canva bila nak edit ni. Okay. Yang pertama, yang pertama dekat atas ni lah. Okay, ini home, maksudnya home ni balik semula lah ke page asal. Ini file ni adalah file-file yang berkenaan ni lah, file yang sekarang kita tengah buka. Okay, and then ni resize. Resize ni kalau tengok sekarang ni, sekarang size dia adalah 1920 kali 1080. Kalau adik-adik tahu resolution apa yang adik-adik nak gunakan sebagai video, adik-adik boleh edit saja di sini. Bila edit, secara automatik yang paparan besar ni dia nampak macam slide. Tapi sebenarnya untuk video nanti, dia akan berubah ikut kehendak adik-adik. Itu yang pertama. Okay. Ini paparan biasalah. Okay. And then yang kat tepi ni, ini ada beberapa tempat lah. Contohnya ni template. Template ni. Macam saya cakap lah, kita boleh edit video ni macam seorang pro. Sebab dia dah sediakan template. Contohnya, ni saya ambil di mana-mana. Contohnya lah, kita klik aja ni. Okay. Bila klik aja ni, contoh dia, pergi dekat template mana-mana, klik, secara automatik dia dah siapkan lah. Video dia mungkin dah jadi macam ni. Maksudnya belakang ni mungkin adik-adik boleh letak gambar. Saya bagi contoh macam Sungai Kim Kim tadi lah, mungkin gambar sungai tu sendiri. Lepas tu tajuk depan ni, adik-adik boleh double klik, and then tukar je, mungkin tulis Sungai Kim Kim. Lepas tu adik-adik boleh besarkan lah kotak dia, kembangkan lagi. Lepas tu, ini contoh lah, maksudnya dengan guna template ni, macam saya cakap, dia tak fix. Adik-adik boleh ubah. Kalau tak suka ni, boleh klik, boleh delete. Contohnya, packing light, tak nak. Tekan ni, okay. Tekan kat sini, silap. Tekan ni and then klik delete saja atau padam. Hilang. Itu gambar belakang. Lepas tu dia ada satu lagi kotak ni. Saya punya mouse ni sikit. Saya klik ni, delete. Tak ada masalah. Itu tu contohlah. Maksudnya dengan adanya template ni, kita boleh edit. Kita tak sebenarnya fix. Okay. Ini dia punya, kalau nak guna template, maksudnya dia boleh guna. And then belakang video ni kalau tak suka, boleh klik video belakang ni and then tekan delete juga. Tu. Katakanlah adik-adik tengah edit, alamak terpadam. Macam mana nak dapat balik benda tu? Macam biasalah, kalau siapa yang dah biasa guna komputer, kita klik Ctrl Z, undo. Okay? Ataupun anak panah ni. Okay? Bila klik je, dia akan undo balik lah apa yang tersilap yang kita buat tadi. Okay? Okay, ini dia punya paparan biasa. Lepas tu lepas tu Canva ni, yang menariknya adalah kalau tengok sini, okay, kalau saya tak select apa-apa ataupun saya tak pilih apa-apa, kalau tengok kat sini dia macam tak ada apa-apa sangat. Kosong aja. Tapi kalau saya contoh, saya klik ataupun saya select yang sungai ni, bila saya klik, dia terus keluar ni. Okay. Maksudnya dekat sini,
Dia kalau adik-adik dah pilih elemen apa yang adik select dekat sini, baru adik boleh edit. Maksudnya dia automatik dia akan keluarkan option untuk tu saja. Kalau pilih yang bawah ni, dia akan keluarkan yang base sama sebab dia perkataan. Tapi kalau saya select belakang video ni, dia jadi macam ni pula. Yang ini yang kita akan tengok lebih detail nanti. Okay? Yang macam tadi, yang ini ni lebih macam standard. Maksudnya kalau kita nak tukar nama, dia tukar color lah. Bila klik ni, dia akan keluar kat paparan tepi ni. Contohnya warna putih, kalau kita ambil warna oren, dia akan jadi warna oren perkataan tu. Kalau nak jadikan warna kelabu, dia akan jadi warna kelabu. Ataupun jadikan putih semula. Itu yang depan. Lepas tu kalau ni sebab dia ada dua, ni kalau kita select yang belakang ni, yang kotak ni, ni dia punya warna dia ni pula. Maksudnya color background dia. Yang ni tadi color untuk huruf ataupun dia punya perkataan. Yang ni background. Background maksudnya yang belakang dia. So contohnya kalau saya tukar kepada warna pink, dia akan jadi warna pink. Sila. Saya tak select. Saya kena select ni dulu, baru select pink. Yang biru ni tadi perkataan, saya kena select ni dulu, baru tukar perkataan tu, putih. Jadi kat sini adik-adik jangan keliru. Pastikan adik-adik nanti kalau gunakan ni, pastikan adik select ataupun pilih mana yang adik nak edit ataupun nak ubah. Okay. Ni macam ni, kalau macam ni lah, kalau saya tarik perkataan ni, lepas tu yang ini macam biasalah, kalau siapa dah biasa guna Word, dia tahulah elemen ke kiri, macam ke arah ke tepi, kiri. Kalau saya klik lagi, dia akan tengah. Klik lagi, dia akan ke sebelah kanan. Ni pun cara penyusunan ayat. Okay. Ini kalau kita nak gunakan bullet ataupun kalau ada perkataan banyak, dia punya spacing antara tu. Ini kita akan tengok nanti lebih detail. Yang sebab macam saya cakap tadi, video kan. Okay, video ni, bila saya select video ni, dia akan keluar option-option ni lah. Okay. Tapi yang ini nanti saya akan tunjukkan. Ini saya nak tunjukkan yang tepi ni dulu. Ini baru masuk template. Lepas tu kita pun ada elemen. Elemen ni yang macam-macam kita boleh letak. Contohnya, adik suka apa? Contohnya sungai kan, mungkin kita cek perkataan river. Cubalah river ke, select the search gitu, tekan enter. Okay, maksudnya dia tak ada elemen perkataan river, tapi mungkin kita boleh letak water. Cuba tengok, ada tak elemen perkataan water? Nampak? Dia macam-macam bentuk dah ada. Semua ni boleh gunakan. Contohnya, kalau nak ni. Okay, kalau ada ni nampak tak? Bila saya gerakkan mouse ni, saya gerakkan ni nampak ada edu. Ini maksudnya education punya version. Maksudnya kalau adik-adik tak gunakan email daripada KPM tu, dia tak ada yang ini. Maksudnya ni tak ada, ini tak ada, ini pun tak ada. Ni semua, kalau yang free ni baru ada. Maksudnya kalau guna email biasa, dia hanya free saja. Tapi kalau gunakan education punya email ataupun account, yang lain-lain ni lagi banyak. Itu saya cakap, saya suggest kalau buat benda ni, gunakan education punya email. Okay? Okay, sebagai contoh, kalau nak masukkan apa-apa macam tadi. Kalau macam menarik air kan. Okay, katakan pasal-pasal Sungai Kikir menarik dengan air, kita just klik ni, dia terus keluar air. Ni boleh letaklah kat mana. Boleh letak kat mana-mana, nak letak apa semua. Okay, tu tak apa. Ini maksudnya just elemen. Maksudnya kat sini ada banyak lagi. Daripada dari segi foto, macam mana, grafik, video pun boleh masukkan juga. Maksudnya belakang ni kalau tak nak ni, kita boleh buang yang ini, delete. Kita ambil gambar air ni. Tarik ni, ataupun kita just klik sekali je, dia terus masuk sini. Nampak? Tu, ada dah air. Ni besarkan je lah. Nampak? Semua dah ada. Ni boleh digunakan. Lepas tu katakanlah macam belakang tadi kan dah ada gambar air semua yang perlu. Itu position. Maksudnya kita susun. Sebab tiap-tiap gambar ni macam ada layer. Mana atas, mana bawah. Macam ni maksudnya yang ini belah atas. So kita nak bawa dia ke bawah, kita dah select video ni. Tekan position, kita bawa dia ke belakang. Ke belakang maksudnya dia, kalau cikgu-cikgu dulu, zaman dulu selalu pakai apa? OHP, overhead projector. Yang pakai plastik tu kan. Dia macam plastik. Jadi siapa atas, siapa bawah, dia punya ni lah susunan dia. Contoh yang ni saya letak paling belakang sekali, to back. Okay. So kalau to back, nampak dia berada di belakang video tu. Kalau play dia macam itulah. Okay. Ini elemen, maksudnya kat elemen ni adik-adik boleh gunakan perkataan search ni atau carian, cari apa saja. Tapi ingat, bahasa Inggeris. Jangan tulis air pula. Kalau air nanti dia keluar air, air. Air tu udara. Dah lain pula. Tu kena ingat lah. Okay. Dekat sini upload. Okay. Dekat sini upload, kita boleh upload apa sahaja kita punya bahan. Contohnya gambar, video kita. Macam kita nak buat video, kita kena masukkan video and so on. Kat sini kita masukkan teks. Maksudnya perkataan teks ni dia berasal dari sini. Tapi sebab ni template, dia dah ada. So dekat sini nanti kita boleh masukkan template semua. Okay.
Ni video, audio pun boleh masukkan music juga. Okay. Yang bawah-bawah ni, ini lebih kepada macam mana kita nak simpan kita punya file dekat dalam ni. Tu tak apa, saya skip dulu. Sebab takut tak cukup masa ni. Banyak ni nak belajar ni. Okay. Alright. So untuk hari ni kita start dengan video kosong. Fresh. So contoh video kosong ni, maksud saya kalau macam ni kita boleh gunakan ni. Maksudnya saya just delete aja semua ni. Ni semua saya delete aja. Okay, kita nak start fresh. Okay. Ni memang tak ada. Sekarang dia completely kosong. Saya dah delete. So yang pertama, macam saya cakap tadi, first kita kena ada storyboard. Storyboard tu penting. Jadi kita kena tahu video apa kita nak masukkan dalam ni. Okay. Untuk itu kita kena pergi upload. Okay. Upload. Terus je upload media. Maksudnya kita kena tahu lah media apa yang kita nak upload. Okay. Upload media, klik. Okay. Dekat sini saya dah sediakan video yang saya sediakan lah untuk pembelajaran hari ni. Saya akan masukkan video yang pertama lah sebab saya dah susun lah. Macam saya kata, saya punya storyboard ada video 1, video 2, video 3, video 4. So saya klik yang video pertama, open. Bila open dia akan upload dulu. Dia macam upload lah, dia tengah upload ni, loading. Oh dah ada dah kat sini, sama je. Okay, tak apa, kita boleh tunggu kejap. So kalau video tu lagi panjang, lagi lama lah. Kalau yang saya upload ni, just tak perlu buat video panjang-panjang, just video pendek-pendek je cukup. Okay. Video panjang-panjang ni kadang-kadang bagi saya macam susah juga sebab kita nak sediakan sebab kadang-kadang kita kena ada baca skrip, sikit-sikit tersasul lah, apalah konon tak jadi. Jadi buat pendek-pendek je. Tak perlu panjang-panjang. Okay. Okay, sebenarnya video ni sama. Ini dia saya tunjuk dia contoh upload. Sebenarnya kalau saya klik mana-mana dia akan masuk dah. Ni saya tunggu kejap. Ni maksudnya kalau gambar ni masih tengah loading. Okay, katakan kalau nak masukkan video ni atau video ni yang nak dimasukkan atau yang nak diedit jadi lebih menarik, klik saja. Tu. Right. Hi, I'm Nizamuddin from Batu Pahat, Johor. Tu dengar. Tu saya punya video simple dia. Saya memperkenalkan diri saya, nama saya Nizamuddin daripada Batu Pahat, Johor. Itu saja. Untuk scene ataupun dia kira scene lah, scene yang pertama, screen pertama. Okay, ni tapi yang penting kita besarkan dulu. Maksudnya kita kasih penuh lah, jangan ada putih-putih kat dalam kita punya ni video. Okay. Yang kedua, sebab video ni kadang-kadang kita ambil ada depan-depan tu macam tak jadi sikit, ada suara orang, benda-benda yang kita tak nak, kita boleh edit. Maksudnya kat sini kalau saya play, okay, dengan semula, betul kan? Right. Hi. Dengar tak? Ada nama orang cakap right. Tu sebenarnya adalah orang yang ambil gambar saya, video saya tu. Dia cakap okay, right. Maksudnya right tu dia cue untuk saya cakap lah. Benda tu kita tak nak dalam video ni. Tu maksudnya kat sini yang pertama, video bila kita dah masuk, kita ambil part yang kita nak aja dulu. Jangan masukkan elemen apa macam apa tadi? Contoh macam stiker, benda-benda tu nanti dulu. Kita pastikan video kita itu yang kita nak. Okay, contohnya untuk buang yang orang cakap right tadi, okay, kalau adik-adik tak dengar tadi, saya play lagi sekali, dengar betul Right. Dengar tu ada right. Itu saya tak nak. So maksudnya kat sini kita macam mana kita nak buang, kita nak potong, dia lambang dia adalah gunting. Trim. Okay. So maksudnya klik dekat sini. Maksudnya kalau saya tak select video ni, dia tak adalah ni. Masuk kena select video tu. And then tekan trim ni. Right. Hi. Kat sini kita boleh drag. Maksudnya tadi kalau saya play semula, dia di sini. Okay, saya play semula agak-agak dekat mana tadi. Dia right. Sampai right tu kita buang part tu. Dengar Right. Okay, lebih kurang sampai sini. So macam ni kita buat ni, kita tekan, jangan lepas tekan, lepas tu tarik je lebih kurang sampai sini. Lepas tu cuba play lagi, ada lagi tak? Macam ada, lepas tu saya pun cakap lambat kan, kalau boleh nak terus saya cakap. So mungkin saya drag lagi benda ni, ke depan lagi. Try play lagi. Hi, I'm Nizamuddin from Batu Pahat, Johor. Okay, nampak okay kalau saya play lagi sekali. Ni saya buat sini, saya play. Hi, I'm okay, depan dah okay, belakang okay ke tidak? Nizamuddin from Batu Pahat, Johor. Hi, macam lama lah. Dia macam dah habis saya kat macam video tu panjang, tak ada apa-apa. Itu pun kita boleh cut. Ataupun kita trim. Lepas tu dengar lagi sekali lah. Pahat, Johor. Hi, I'm Nizamuddin from Batu Pahat, Johor. Hi. Kalau rasa dah suka dengan kita punya video setakat part tu yang kita nak, barulah kita klik done. Okay, kita klik done. Bila klik done, okay, nampak kat sini ni masa tadi. Kalau video asal dia adalah 5.7 saat.
Bila kita dah potong, dia jadi 3.5 saat saja video ni. Okay, boleh Alright. So lepas tu dah ada ni macam tadi juga. Bila dalam storyboard kita kena tahu apa yang kita nak letak dalam ni. Okay. Contohnya dekat sini saya sebut nama saya. So mungkin benda tu yang saya nak tunjukkan di sini. Maksudnya saya nak keluar perkataan nama saya. Okay. So kita pergilah dekat teks. Dekat teks ni ada macam-macam penulisan. Oh, menariknya tulisan ni. Ada bling-bling lagi ni, online sale. Ni semua standard, tak ada masalah. Just pilih mana-mana yang rasa okey. Contohnya itulah banyak sangat pun saya dah tak tahu nak pilih mana. Tak apalah, saya ambil yang paling standard lah. Sama ada guna ni, okay, katakanlah saya guna yang ni, action. Klik saja, nampak dia keluar dah kat sini, action. Tapi pastikan betul, pastikan okey. Okey maksudnya tengok, dia punya tulisan ni dengan belakang ni macam tak berapa kena sangat. Tak kena sangat tu maksudnya dari segi color kontra. Kalau macam ni tak nampak perbezaan dia, so kita tukar warna dia. Text color ni mungkin paling sesuai, saya guna warna orange. Warna purple lah, kasih gelap sikit, nampak macam okey. Lepas tu baru kita double tap kat sini, double click. Tulislah nama saya. Saya buat Nizamuddin. Okey, bila dah ada ni, sebab tulisan ni besar sangat kan, kita kecilkan dia. Kecilkan dia. Saya kecilkan dia kat atas ni lah. Nak berapa size dia. Kalau tekan ni lama sangat, pakai ni je. Kita boleh terus select nombor ni dan terus tukar nombor dia. Katakanlah 100. Tekan enter. Okay. So keluarlah ni. So saya cakap tadi, hi, my name is Nizamuddin. So kalau play lagi, dia akan jadi macam ni. Hi, I'm Nizamuddin from Batu Pahat, Johor. Ini dia punya preview lah. Okay, silap. Ni preview dia. Maksudnya ni kalau ada apa-apa, dia akan tunjuk semua sekali. Lagi sekali, saya tekan kat sini. Hi, I'm Nizamuddin from Batu Pahat, Johor. Okay. Tu contoh dia. Saya close. Okay. Tadi perasan tak dia ada macam dia animation sikit perkataan tu. Animation tu bila klik kat sini, dia sebenarnya kat sini. Dia punya animate. Animate. Maksudnya perkataan tu pun kita boleh animate. Contohnya kalau ni none tak ada apa-apa lah. Kalau ni, dia akan keluar macam tu, nampak? Bila adik-adik hover je ataupun mouse dia ada kat mana, dia akan tunjukkan. Contoh kalau ini, dia akan jadi macam tab writer. Kalau gini, dia send daripada bawah ke atas. Yang ini dia bounce. Depend pada mana yang adik-adik nak gunakan. Saya tu cakap, benda ni lebih kepada editing tool. Yang decide adalah adik-adik nak guna mana. Contohnya ni, shift ataupun skate. Dia ada nama-nama dia lah. Ni breathe. Ataupun tapi kalau ada ni ini kalau untuk aircon biasa tak ada. Ni ada tanda simbol ni, tanda premium. Premium ni maksudnya untuk aircon yang kena bayar lah. Maksudnya dalam ni pun ada juga aircon yang berbayar, tapi saya harap adik-adik tak perlulah go for that. Okay, just gunakan yang biasa-biasa ni okey. Contohnya saya mungkin nak gunakan ni, saya klik saja. Ni, select ni. Okay, lepas tu kita tengok lagi sekali. Hi, I'm Nizamuddin from Batu Pahat, Johor. Hi, I'm Nizamuddin from Kalau Batu dia tak Pahat, stop, Johor. dia akan sentiasa play je lah. Banyak kali dia akan repeat. Okay. Katakanlah ini pertama, lepas tu elemen. Elemen lain contohnya kalau ada, kalau berminat dengan, contohnya macam saya tadi, saya cakap Batu Pahat, sini tak ada Batu Pahat. Ada tak map? Map Asia ke? Sekejap, cuba kita tengok. Tapi ni takkanlah tunjuk Malaysia kan, agak susah. Tapi tak apa, mungkin saya akan tunjuk yang kemudian. Okay, ini maksudnya yang pertama lah, video yang pertama. Bukan video yang pertama, scene yang pertama. Lepas tu kalau adik-adik nampak dekat bawah ni, dia macam, ini scene pertama. Kalau kita tekan ni, dia akan keluar scene yang kedua. Scene yang kedua ni, dia kalau nak tambah, lepas saya cakap contoh macam saya cakap, nama saya Nizamuddin daripada Batu Pahat, Johor. And then yang kedua tu kita nak letak apa? Itu yang pentingnya, ada storyboard ataupun papan cerita. Kena tahu mana satu. Klik ni, tambah. Okay, ni kosong. Okay, so maksudnya saya masukkan video saya yang kedua. Video saya kedua macam tadi lah. Nak masuk video, kita pergi ke upload. Okay. Maaf Dr. Nizam, nak mencelah sikit. Ya. Yang mengenai scene yang pertama kedua ni, contohnya adik-adik tu nak, scene pertama tu dia nak buat video, lepas tu scene kedua pula dia nak buat slide je. That means tak ada video pun boleh juga kan? Boleh. Tak ada masalah. Okay. Sebabnya macam ini contohnya kalau untuk yang scene pertama ada video, scene kedua tak ada apa-apa. Contohnya macam tadilah, alang-alang kita dah cari map tadi kan, mungkin nak masukkan map
Map Johor tak tahu ada Malaysia tak? Map, cuba saya check. Map Malaysia ada tak? Okay, Malaysian flag. Malaysia. Contohlah. Tak ada. Mungkin kita masukkan ni contoh map Malaysia. Okay, ni contoh je. Okay, ni maksudnya kat sini kita dah masukkan map Malaysia. Okay, macam mana ni boleh jadi video juga kalau adik klik dekat luar ataupun tak select mana-mana, adik akan nampak ni 5 saat. 5 saat ni maksudnya kalau video pertama tadi ataupun scene pertama ni, kita punya video ni hanyalah 3.5 saat. Yang kedua ni kalau tak ada apa-apa dia akan set sebagai 5 saat. Ini pun kalau kita klik kita boleh ubah nak berapa saat untuk paparkan benda ni saja. Okay, just for paparan lah, berapa lama kita nak paparkan dia. Ya, betul. Contohnya macam ni, lepas tu kita nak masukkan elemen apa? Blink. Blink. Okay, contoh elemen blink. Contoh ni macam ni lah. Maksudnya nak tunjukkan saya daripada Batu Pahat Johor kat mana tu kan. Saya klik. Ini ada tak kisah ni atau ni, kata yang ni. Saya klik. Lepas tu saya kecilkan dia. Letakkan dekat sini Johor. Batu Pahat kat tepi ni. Sebelah Muar. Ni kalau orang Johor ni tahulah kat mana. Ni kalau kecil sangat, kita boleh besarkan. Lepas tu macam saya cakap tadi, warna tu kena kontra lah. Kalau ni warna dia agak dah ada color-color agak light ataupun warna-warna cerah. Yang matte ni mungkin kita gunakan warna gelap sedikit. Mungkin warna purple ke. Yang kalau boleh dia agak kontra lah dengan yang belakang tu. Hijau. Ataupun ni lah. Okay. Besarkan sikit. Mungkin boleh macam ni. So maksudnya tadi, nak cakap yang ini adalah Batu Pahat. Saya gerak sini. Lepas tu mungkin tak nak lama lah video sini. So saya select di luar. Yang ni mungkin saya letak dalam 2 saat je keluar. Okay. Apa yang berlaku? Dia tak tukar. 2, enter. Okay. Apa yang berlaku bila kita pergi dekat yang pertama tadi, scene yang pertama, kita play je. Ataupun kita tengok, kita mainkan video ni, dia akan tunjuk dah. Hi, I'm Nizamuddin from Batu Pahat, Johor. Lepas tu keluar ni. Tapi sebab kita tak masukkan suara. So tak ada apa-apa lah, kasih senyap aja. Tu maksud dia. Okay. Okay, baik. Okay, katakanlah, okay, ni dah masuk. Lepas tu saya ada lagi scene. Banyak ni, kata adik-adik lagi kreatif kan. Banyak scene-scene. Sungai Kim Kim tu mungkin gambar sungai, gambar tebing, gambar perumahan, gambar sekolah kat Sungai Kim Kim. Okay, so saya tambah aja kat sini. So saya masukkan scene saya lah. Okay, saya upload lagi. Dekat sini saya rasa tak ada video dia. Mungkin saya upload lagi video saya. Upload media. Saya masukkan video kedua saya. Contoh, upload, open. Nampak saya dengan motor ni. Yang ini ni kalau ada dia nak tahu macam mana saya buat, ini kena masuk kelas saya ni, webinar lain. Hari ni sebab saya fokus Canva je. Okay. Alright, di tengah tunggu. Oleh kerana kita nak shortkan masa upload ni, mungkin saya uploadkan terus lah lagi lagi satu video lagi. Nanti kita akan gunakan juga. Okay. So untuk yang ini dah siap upload. So ini video kedua saya lah, maksudnya dekat scene yang seterusnya. Saya klik ni. My final year research project is related to autonomous superbike. Tu video saya lah. Maksudnya saya naik motor. Saya naik motor tu. Menarik kan? Cuma saya cakap yang ini tak ada dalam Canva. Ini macam saya cakap tadi, kita kena ada papan cerita dan kita kena ada video dia. Sebab dalam Canva ni lebih kepada editing. Yang ini macam mana kalau kalau adik-adik bertanya, kalau cikgu-cikgu bertanya macam mana saya boleh naik motor ni kan. Ini saya gunakan green screen ataupun papan hijau. Macam dalam cerita superhero tu lah, macam Iron Man terbang ke Superman terbang tu sebenarnya bukan dia orang terbang. Belakang tu ada green screen. Macam itulah saya buat. Nanti kalau sempat saya akan tunjukkan gambar sebenar. Kalau saya ada dalam saya punya saya akan tunjukkan gambar sebenar macam mana saya punya kedudukan dekat green screen. Okay, cuma saya nak tunjuk ini adalah video dia. Video kedua. Okay, so kalau tengok daripada sini, yang pertama tadi, ini videonya. Hi, lepas tu masuk ke video ni, and then terus ke video ni. Okay, kat sini ni kita nak letak apa ni menarik. Okay, yang kat sini pula untuk yang third scene ni saya nak tunjukkan penggunaan template. Okay, template ni maksudnya kita dah boleh select dulu. Kita boleh pilih template apa yang boleh digunakan. Adik-adik boleh pergi kat sini je. Kalau contoh saya dengan autonomous vehicle kan. So kita boleh anggap macam teknologi. Ni.
Saya guna je lah red and black teknologi lah sebab dia ada warna merah, warna hitam kan motor ni, teknologi. So saya klik je ni. Nanti dia keluarkan lah template-template yang ada berkaitan dengan perkataan tadi tu. Contohnya macam ni. Okay, ada omega, ada ni. So untuk yang ni mungkin saya boleh masukkan ni. Okay, sebagai contoh je. Masukkan klik ni. Okay, tak nak masuk. Okay, saya try dia sekali. Okay, dia jadi macam ni. Okay, sebenarnya kalau saya ni sebenarnya dia ada beberapa elemen. Maksudnya dia dah masukkan bentuk elemen ni tadi. Ada bentuk macam arrow, teks dengan teks yang lain lah. So yang ini video dia, video orang tu. Video ni kita boleh delete je. Maksudnya kita boleh klik, kita delete je. Tak nak. Okay, ini background belakang dia. Video saya mana tadi kan hilang kan. Mungkin saya boleh klik ni, saya drag ke tepi. Video saya kira tadi dia dah keluarkan. So kita upload balik lah. Pergi dekat upload, masukkan balik video saya ni. My final year research project is related to autonomous superbike. Okay. Alright. Sebelum saya proceed, dengar kan? Macam kalau suara dia terlampau kos sangat untuk video ni, kita boleh edit suara dia. Okay. Kalau macam ni tadi, kita dah pergi ni. Cut. Kita ada juga ni, sound. Macam video ni tadi macam suara sukor sangat, kita boleh klik ni, kita boleh kecilkan dia. Lepas tu kalau play lagi sekali, dia akan slow lah. So dia depend pada ni lah, macam mana adik-adik pastikan daripada first scene, second scene, third scene tu, suara dia okey. Jangan ada yang first scene kuat sangat, lepas tu ada yang slow sangat tak dengar. Okay. Alright, tu untuk berkaitan dengan suara, cuma ni saya nak maintainkan, tak apa kita pakai je 100%. Okay, saya nak maintainkan sama. Yang ini kita tukar, kita adjust size dia sama dengan belakang. Okay, sebab tadi kita punya ni dekat belakang. So kita bawa ni ke belakang lah. Maksudnya, positionkan ni kita bawa to back. Maksudnya paling belakang sekali. Bila to back nampak, maksudnya yang elemen-elemen ni ada. Lepas tu macam mana ni kan, elemen-elemen ni kita boleh play aja. Yang ni dia play video belakang, tapi kita nak tengok ni apa sebenarnya animation yang ada kat tepi-tepi yang dah ada template. Kita play je kat sini. Hi, I'm Nizamuddin from Batu Pahat, Johor. Okay, Batu Pahat Johor, bling-bling kat Batu Pahat. My final year research project is related to autonomous superbike. Nampak? Ni dia dah ada lain-lain, maksudnya dah ada animation yang dia lepas tu perasan tak, gambar ni macam tak sesuai lah, tepi sangat saya punya ni. Kita boleh adjust, klik balik dekat video ni, kita drag ataupun kita bawa dia ke tepi. Saya tak boleh bawa pula, patutnya boleh ni. Saya pergi dekat crop. Okay, pergi dekat crop, baru boleh drag. Oh, dia tak nak drag. Saya cancel dulu. Okay, kalau dia ni maksudnya dia dah termasuk dekat dalam background, so kita kena right click ataupun pakai mouse belah kanan. Kita detachkan video daripada background belakang tu. Kita keluarkan dulu. Okay, maksudnya kali ni kita susun betul-betul lah. Kita nak dia berada lebih kurang dekat sini, sesuai. Okay, besarkan dia atas bawah boleh, atas bawah sama, tapi video ni belah ke sini sikit. Okay. Baru nampak okey, jadi dia tak adalah ke tepi ke kiri sangat. Lepas tu pergi kat position, jangan terus to back. Kita pergi backward satu-satu. Kalau tak nanti dia masuk dekat dalam background. Gini. Okay, rasa dah cukup ni. Lepas tu kalau walaupun video terlebih tak apa, dia sebenarnya dekat dalam scene ni je yang kita dah set. So kalau saya play lagi. Hi, I'm Nizam. Saya cepatkan lah. Nampak dia dah ada dekat situ je. Dia main. Okay. Tapi kalau tengok ni ada lagi elemen, dia masih dekat belakang lagi. So sebenarnya kita video ni kita kena ke belakang lagi satu step. To backward. Okay, baru ni ada. So yang lain ni kita edit lah. Macam ni. Perlu tak buyer guide. Mungkin saya tulis sini. Inilah perkataan ni. Saya tukar kepada autonomous bike. Kalau ni tak cukup, kita lebarkan. Ataupun kita boleh kecilkan. Ini saya kecilkan lah. Itu besar sangat. Okay. Autonomous. Oh, bukan bike Tadi saya sebut super bike. Kasih super sikit belakang ni. SUPER. Lepas tu kalau tak nampak macam saya cakap tadi, kontra tu penting. Kalau macam ni nanti kita tak nampak perkataan dia. So warna tu kita kena adjust lah. Untuk yang ini,
dah select perkataan ni, pergi dekat warna text color, tukar warna apa, hitam, tak nampak, putih. Nak putih boleh, muncul tak? Sekarang dia dah muncul sebab belakang dia dah tak kena yang atas ni, dia kira okey. So buyer guide ni boleh lah, mungkin saya boleh tunjuk apa perkataan ni, superb ke atau inilah teknologi baru, new technology, macam tu. Lepas tu kalau play lagi, Hi, I'm Nizamuddin from Batu Pahat, Johor. okay, ni My final year research project is related to autonomous superbike. nampak video ni. Ni yang video saya punya video ni tak berapa semua sangat, tapi sebab untuk pengajaran hari ni saya gunakan video ni dulu. Okay. Tu dah menarik lah. Lepas tu apa lagi scene lepas ni nak tunjukkan. Macam tadi jugalah, ingat balik step dia adalah kita pergi dekat page ni, kita tambah satu page, and then kita tambah video apa kita nak letak. Ni kalau merah ni kita tukar lah, pergi ke putih aja. Okay, basic. Di sini saya masukkan video ketiga saya. Tu tengah video. Kita boleh baca buku atas With autonomous superbike, I can be more productive. Maksudnya dengan ada motor autonomous superbike, saya boleh baca buku. Nampak? Tak payah pegang hand steering pun. Jalan, relax je. Ni kalau polis nampak ni kena marah ni sebab tak pakai helmet. Safety first walaupun autonomous kena pakai safety ni. Safety helmet. Okay. Ini just contoh aja. Okay. So, macam tadi jugalah, elemen apa kita nak masukkan kat sini. Okay. So, kalau tengok kat sini, sebenarnya adik-adik ada banyak cara. Nak pergi ke template lagi ke, atau nak pergi ke mana saja, ada boleh pilih. Memang boleh pilih. Okay. Contohnya lah, mungkin saya letakkan teknologi lagi sebab berkaitan dengan autonomous kan, ataupun motorbike. Ada tak yang berkaitan dengan motorbike? Cuba tengok, tak ada. So, itulah, kita pergi ke tekno je. Tag ke tekno boleh. Agak-agak mana yang sesuai nak pakai dengan motor kita tu lah. So, contohnya mungkin saya boleh search, tak ada masalah. Ada boleh try semua. Mungkin saya guna yang ni lah. Ataupun yang ni. Ni. Itulah. Tu macam saya cakap. Bila dah banyak ni, saya pun kadang-kadang mana satu nak pilih ni. Semua menarik. Mungkin saya ambil yang ni lah. Yang ada gambar tangan ni. Okay, saya klik je. Saya klik kat sini. Okay. So, maksudnya video dia dalam ni lah, tengah-tengah ni. So, yang ini saya delete. Saya tak nak video ni. Okay. Saya nak masukkan video saya. Video tadi dah. Load ni. Pergi kat sini. So video ni macam biasalah, kita set nak full boleh, tak nak full boleh. Macam contoh tadi dia tak full, mungkin kita boleh follow tak full. Yang penting bila adik dapat video ni, adik tengok scene menarik tak tidak. Kalau rasa tak menarik, orang lain tengok pun tak menarik. Kalau adik rasa suka, orang lain pun tengok akan suka nanti. Okay, ni position, kita pergi ke backward. Okay. So perkataan ni macam tadilah, kita boleh edit. Text color kita boleh tukar, mungkin ni warna hitam, kasih nampak sikit, ataupun biru. Tak kena, mungkin biru lagi gelap sama. Biru ni lah, hitam je lah. Perkataan atas ni tadi apa? Mem low tech. Mungkin saya boleh letak lah, sebab saya lupa dia UTM kan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Mungkin saya boleh letak UTM Tech. Okay. Atau mungkin kadang-kadang kita tak perlu macam tulis perkataan macam tu, macam apa yang ada kat sini. Mungkin boleh letak wow aja. Wow. Okay, ni ada arrow arrow ni kita boleh tukar lah color. Mungkin warna biru juga. Tapi macam tak kena pula kat sini. Tengoklah, kalau macam tak kena ni, kita select elemen tu, delete. Okay, lepas tu kita boleh tengok lagi sekali lah. Play, dia kata. With autonomous superbike, I can be more productive. Sekarang video ni dah 28.4 saat. Okay. Satu lagi untuk ini pun rule of thumb jugalah, untuk kalau kita buat video, kalau boleh jangan lebih 3 minit.
Kecuali kalau kita punya video tu betul-betul menarik, tak apa. Sebab saya pun dulu pelajar juga, budak-budak juga. Sudah macam adik-adik semualah. Kadang-kadang bila kita tengok video panjang sangat pun kita 10 minit tu dah memang out lah, tidur. Itu sebab video boring. Kalau video boring, kalau video tak boring, insyaAllah okey. Tapi kalau boleh jangan lama sangat video. Mungkin 3 minit tu dah cukup menarik lah kalau ada apa-apa. Okay. So ni ya saya. Ada berkenaan since you play apa gambar motor ni, video ni ada soalan ni dari adik. Okey. Macam ni soalan dari Zati adik Zati rasa. Kalau foto kita boleh remove background. Yes. Tapi kalau video bolehkah kita remove background dalam Canva? Oh, dalam Canva dia belum ada teknologi tu lagi. Belum ada. Maksudnya belum ada green screen effect. Dekat sini belum ada. Yang saya buat ni, ini sebab saya guna green screen dan saya gunakan lain sebab macam tadi Dr. Yoga dah terangkan, saya sebenarnya APLP, Apple Professional Learning Provider. Biasanya saya akan bagi webinar berkenaan penggunaan iPad ataupun MacBook, tapi biasanya iPad lah. Sebab dalam iPad pun kita ada video editor juga yang dipanggil iMovie. Kat situ ada green screen. Sebenarnya video ni saya hasilkan menggunakan iMovie. Cuma dekat sini kenapa hari ni saya tak gunakan iMovie sebab saya faham iPad tu dia punya cost dia agak mahal jugalah. Jadi saya nak bagi peluang kepada semua orang boleh buat benda yang sama. That's why saya tunjukkan pasal Canva free. Tapi kalau betul-betul berminat, adik-adik boleh contact saya nanti. Saya boleh tunjukkan macam mana cara-cara dia. Okay? Nanti ada seorang lagi adik, Kamali Ramachandran. Yes. Dia tanya, dia kata yang baik tu dia image kan dalam animation ni, video ni baik tu ada image. Jadi bagaimana cara nak gabungkan atau join pergerakan watak naik motor? Okay. Macam saya cakap tadi, semua ni saya hasilkan menggunakan iPad. Sebab yang untuk hari ni saya just macam video raw saya hanyalah video je. Tapi yang lain-lain sebenarnya saya dah edit di dalam, atau bukan edit, saya dah gunakan green screen effect di dalam iPad ataupun di dalam iMovie. Dalam sini tiada, tak ada cara nak menggunakannya. Tapi mungkin akan datang kalau dia update, Canva ni update, mungkin ada nanti. Ya, maksudnya untuk Canva ni Dr. Nizam, maksudnya video tu kita dah ada dah. Sebelum ni kita dah ada video. So menggunakan aplikasi Canva ni kita boleh upload video dalam aplikasi ni, lepas tu boleh buat animasi lah berkenaan yang kita ingin buatkan tu. Ya, betul. Okay. Baik. Okay, itulah saya harap saya dapat menjawab soalan, tapi kalau tak berapa jelas lagi, adik-adik boleh komen dekat dalam Facebook tu, insyaAllah saya akan jawabkan. Okay, nanti saya akan jawab secara personal atau bolehlah kita buat macam mana. Jangan risau. Okay, alright. Sekarang pun saya rasa dah pukul 3.57, ada lagi 3 minit. Okay, mungkin saya boleh wrap up lah dekat sini sebab sebenarnya ada satu lagi scene tapi saya rasa mungkin tak sempat nak masuk. Jadi maksudnya dekat sini, kalau ada adik buat video, kan, macam tadilah kita ada beberapa elemen, kita boleh masukkan teks, ada animation, maksudnya kalau kita masukkan, contoh yang ni tadi, kalau kita select ni, asalkan ada bila kita select satu elemen, asalkan ada perkataan animate, kita boleh animatekan dia. Tak sebenarnya perkataan. Contoh macam yang ni premium. Contoh macam ni lah, dia akan keluar daripada mana, pusing-pusing ke. Tu dia punya animation. Okay. Lepas tu biasanya kalau kita buat video pun kita kena ada, kalau saya biasanya di akhir video saya akan letak information lah. Information maksudnya saya punya, maksudnya saya punya apa, macam mungkin saya akan gunakan teks. Lepas tu saya gunakan stand yang biasanya lah. Mungkin heading kat sini. Saya letaklah nama saya. Lepas tu kat bawah tu saya letak nombor kontak atau email. Maksudnya biasanya sebab kenapa saya buat gitu. Pertama, kita nak protect video kita. Maksudnya kalau kita tak letak nama kita ke atau kita daripada sekolah mana ke, takut nanti bila adik-adik dah post ataupun dah bagi orang lain video adik, nanti kan dia gunakan pula. Dia kata tu video dia. Tak ada bukti yang kita punya. That's why biasanya kalau saya buat ni, saya akan letak nama saya, lepas tu bawah tu mungkin nombor kontak email ke atau nombor telefon. Contoh macam ni. Lepas tu saya letaklah, mungkin saya letak email saya.
at utem.edu.my. Okay, ni kita tak nampak sangat kan. Saya tukar adanya first, kecilkan sikit. Dalam 30 je, as. Oh, bawah tak ni. 30. Oh, dia terbesar pula tak apa, jangan risau. Ni contoh aja. Okay, contohlah ni. Maksudnya kat sini, ni tak payah. Okay. Mungkin adik-adik kena letaklah information. Kita jadikan macam video kita ni ada kita punya apa ni sebagai orang kata apa, copyright. Penting tu. Sebab siapa-siapa je bila kita dapat video dia akan ambil, dia cakap tu dia punya kalau nama kita tak ada. Biasanya kalau di akhir video tu saya akan letak nama saya lah. Contoh kat tempat sini ke atau kat atas. Kalau kat atas ni belakang putih saya tukarkan warna hitam ataupun warna lagi gelap lah. Contoh gini. So at least kalau siapa-siapa nak guna dia nampak dah video ni bukan dia orang punya. Dia tahu video ni adalah awak punya. Tu contoh saya. Okay. Alright. Mungkin last kali sebelum kita akhiri kita punya webinar petang ni, bila dah siap ni, apa macam mana ini dalam bentuk Canva, macam mana kita nak jadikan video, pergi dekat sini, download. Kalau video ni dah siap, dah cukup masa apa semua, dah diedit apa semua, pergi dekat download. Bila klik download, dia akan keluar ni. So dekat sini dia suggest lah MP4. Dia ada lain juga nak jadikan dia gambar saja ke semua ni, jadi JPEG, PDF boleh, tapi kita pakai ni lah. MP4 video. Okay. And then ini pun kita boleh select video kita daripada mana ke mana. Daripada nak video semua sekali scene 1 sampai 4 atau ni saja. Kalau tak kita tekan dan tekan download. Okay. Oh ya, satu lagi saya terlupa. Katakanlah video ni dah siap apa semua. Okay. Tapi macam tadi kan, ada part-part ni macam sunyi, tak ada apa-apa. Ni audio. Audio kat sini dia dah bagi. Background music free. Contohnya saya masukkan Happy Whistle. Contohlah saya masukkan ni, bila klik jadi contoh video saya. Hai. Jadi bila contoh video bukan hanya ada suara tapi ada lagu. Hi, I'm Nizamuddin. Okay, macam tadi kan, video suara ni terlalu kuat sangat, kita kecilkan dia. Select ni. Okay. Pergi dekat suara ni, kita kecilkan. Jadi sebab kita nak dengar kita cakap, bukannya apa, background tu tak lekat. So, bila saya play. Hi, I'm Nizamuddin from Batu Pahat, Johor. Ada lagu, ada ni. My final year research project is related to autonomous superbike. Okay. So maksudnya kat sini ada video, audio ni. Bukan video, audio. So audio ni dia akan bantu adik-adik lah menaikkan lagi adik-adik punya video ni lagi menarik. Okay. So bila ni dah siap, barulah kita pergi download. Tadi saya tersilap yang step tadi itulah video audio. Okay, pergi kat download, dah siap setting apa semua, tekan download. Bila download ni, dia download lah ni. Dia tengah convert video adik jadi MP4. Video-video ni lah adik boleh hantar pada cikgu-cikgu kalau video tu berkaitan assignment ataupun hantar kepada pertandingan, contoh macam Sungai Kim robot challenge, ataupun adik-adik kalau ada YouTube channel sendiri, adik buat video lawa-lawa berkaitan adik punya pengajaran ke apa, boleh upload dekat YouTube. Yang penting-penting ada macam saya cakap tadi, pastikan ada trademark, copyright. Letak nama adik, itu paling penting. Okay. Ni mungkin dia ambil masa lama sikit lah, tapi bila dah habis ni dia akan file tu adik-adik dah boleh gunakan jadi macam video biasa. Okay. Saya rasa itu saja daripada saya untuk hari ini. Saya kembalikan semula kepada Dr. Jürgen. Terima kasih Dr. Nizam. So saya share sebentar konten dekat sini. Boleh Dr. Jürgen? Ya, dah stop sharing ya? Dah. Okay, so adik-adik nampak dekat slide sekarang ni dia ada link borang keberkatanan program. Link yang sama juga ada di komen FB Live tadi, link yang sama. So adik-adik boleh isi borang ni dan nanti akan dapat email lah daripada pihak penganjur sijil program ni. Sekiranya adik-adik miss punya presentation ataupun webinar hari ini, jangan risau nanti dia punya recorded video tu ada lagi, nanti boleh lihat kemudian dan
boleh juga isi. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panel kita atas sesi perkongsian yang amat menarik. Bukan saja pada adik-adik, pada saya sendiri, dia satu pengetahuan yang baru. Saya sebelum ni pun terfikir bagaimana nak buat video macam ni ya. Sebab selalu saya nampak dekat WhatsApp group lah, mereka apa-apa event je berlaku ada satu video keluar. Cepat je keluar. Saya pun terfikir macam mana aku buat video ni? Guna software apa ni? Mereka belajar kat mana ni? So through this sharing knowledge, I see it is possible lah. It's not too difficult. Only thing kita perlu ada keinginan lah untuk belajar macam mana. Benda-benda teknologi semua dah ada. So kita kalau ada effort kita letak, kita boleh buat lebih menarik juga. Saya percaya Dr. Nizam. Of course yang seperti yang adik-adik ataupun penonton nampak kita paparkan, Sungai Kim Kim projek ni untuk melestarikan kesejahteraan Sungai Kim Kim. Bagaimanapun kita perlu sedar yang pencemaran alam sekitar ni bukan saja pada Sungai Kim Kim. Dia berlaku di mana-mana juga. Di negeri lain pun berlaku, di luar Malaysia pun berlaku. Di mana-mana benda berlaku. And untuk pengetahuan adik-adik semua, sekarang ni even di negara-negara lain, mereka tengah membuat perbincangan besar on climate change. It's something which is happening. Kita pun dah merasa, kita boleh tengok apa yang berlaku, malapetaka yang berlaku di negara lain, forest burning, banjir besar. A lot of things is happening within this short period. But all can be related back. Kita boleh kaitkan balik dengan climate change. So climate change ni berlaku kat mana? Dia bukan saja pihak kerajaan yang bertanggungjawab, pihak agensi kerajaan ke atau majlis perbandaran yang bertanggungjawab. Tidak, kita sendiri yang sebenarnya setiap individu kita yang bertanggungjawab bila kita perlu mengambil kisah pasal alam sekitar ni. So bila kita katakan video kan, so video-video ni pun setiap hari kita terima video dekat WhatsApp group. Usually video-video tu tentang lagu, tentang gurauan. But dengan teknologi yang Dr. Nizam share pada kita hari ini, of course you can do much more interesting video dengan ada message. Message contohnya how you want to look after of our nature kan. Banyak video kreatif you can create as part of your school assignment. And then all this will be useful, dan kalau dia video yang menarik, bila kita share dekat social media pun, orang lain lihat pun dia akan tahu ada kesedaran. Most important pada level ni ialah kesedaran masyarakat. How kita nak melestarikan kesejahteraan alam sekitar, termasuk Sungai Kim Kim dan juga tempat-tempat lain. So dengan tu saya tidak ingin masa kita dah penghujung program. Mewakili pihak penganjur, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nizam dan juga kepada Jabatan Perairan dan Saliran Negeri Johor, Kerajaan Negeri Johor dan juga University for Society, U4S Zon Selatan atas kerjasama dalam pengajaran program ni. Seperti yang saya maklumkan tadi, penonton webinar ini layak menerima sijil keedaran digital. Mohon untuk mengisi Google Form borang pesanan program yang diletakkan di ruangan komen FB Live ni. Juga kepada yang akan menonton sesi rakaman video selepas ni, anda juga dialurkan untuk mengisi borang keedaran untuk melayakan anda menerima sijil tersebut. Dengan itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang menonton dan selamat maju jaya. Terima kasih. Terima kasih semua.